Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? So hari ini sampailah giliran Kak Izzat untuk sama-sama menemani semua dalam slot sembang pagi ini. Baik, so apa khabar hari ini? Macam mana hari ini? Mari kita sama-sama mulakan slot pagi ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Baik, Kak Izzat nak mulakan slot sembang pagi-pagi ini dengan mengimbas peristiwa yang berlaku pada hari Jumaat yang lepas. Kita semua telah dikejutkan dengan berita pemergian sahabat kita, Puan Ji Abdullah dalam kemalangan jalan raya. Baik, begitulah ya hidup, masa, mati. Itu pasti dan tidak ada cepat, tidak ada lambatnya bila janji Allah itu datang. Jadi kematian, pemergian Allahyarhamah ini sangat mengesankanlah pada kita semua bila kita baca perkongsian daripada kawan-kawan. Jadi sama-samalah kita doakan semoga Allah merahmati sahabat kita Puan Ji. Semoga insya-Allah beliau ditempatkan bersama mereka yang beriman. Semoga Allah lapangkan tempat istirahatnya dan semoga Allah beratkan timbangan amalnya. Okay, baik. So macam mana hari ni, macam mana hati kita, macam mana fizikal kita, dah check tak? Sebab kalau kita baca kan, sejam pertama setelah kita bangun tidur tu akan menentukan hari kita seterusnya macam mana. So kalau kita pagi-pagi dah macam tak berapa best je, cepat-cepatlah kita tarik balik rasa-rasa yang tak best tu, gear up, maksudnya macam halakan rasa kita tu kepada rasa-rasa yang positif. Baik, kalau kita perhatikan banyaklah perkongsian-perkongsian di media sosial, di akhbar tentang dunia hari ini banyak cabarannya kan. Jadi hari ini kita insya-Allah nak berbincang tentang itu. Dan untuk itu Kak Izzat tak bersorangan sebenarnya. Kak Izzat ada peneman, tu yang berdebar tu sebab tak pernah lagi sepentas dengan insan hebat ini. So sama-sama kita jemput Ustaz Ismail Hussein untuk sama-sama mengendalikan slot kita pada pagi ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Kak Izzat? Alhamdulillah, insya-Allah. Masya-Allah. Ceria nampak hari ni, kelihatan ceria dan bersemangat hari ni insya-Allah. Tahniah Kak Izzat, terbaik. Insya-Allah. Dan saya juga nak ucapkan tahniah kepada tuan-tuan dan perempuan lah ya, yang bersama-sama dengan kita hari ini. Semoga terus bangkit, semangat dan padu untuk hari Minggu 27 Jun 2021. Ahad yang penuh keberkatan. Insya-Allah Kak Izzat. InsyaAllah. Baik Ustaz, ada apa-apa yang kita nak kongsi tak untuk apa yang kita nak ketengahkan hari ni pagi-pagi ni nak hidangkan pada penonton kita? Ya betul Kak Izzat, untuk kita sama-sama menelusuri apa yang berlaku pada hari ini. Jom kita ceriakan hari kita dengan senyuman kerana hari ini adalah hari yang baik untuk kita. Esok belum tentu adakah kita akan meneruskan harinya, tetapi sebutlah bahawa hari ini Allah aturkan yang terbaik buat kita semua insan. Nikmati hari ini dengan penuh kesyukuran insya-Allah. Jadi Kak Izzat, hari ini kita mungkin akan menelusuri beberapa perkara ataupun isu-isu yang berkaitan yang sangat sinonim dengan situasi kita sekarang Kak Izzat. Mudah-mudahan dapat bersama-samalah yang mana kita dapat melihat apakah perkara yang berlaku dan juga bagaimana pula kita mengambilnya sebagai satu ibrah untuk kita. Betul. Kak Izzat kan? Baik tuan-tuan dan puan-puan, para pendengar, pada pagi ini insya-Allah kita akan melihat dalam topik Cakna hari ini, kita akan melihat beberapa perkara yang berlaku di negara kita, terutama di suasana COVID yang melanda ini. Pelbagai situasi yang berlaku, ada rakan-rakan yang diberhentikan kerja. Bahkan bukan itu saja, ada pula yang sanggup terjun bangunan untuk memutuskan nyawanya mungkin
kerana tidak tahan dengan tekanan demi tekanan atas asbab mungkin ujian COVID dan juga hilang pekerjaan. Bukan itu saja Kak Izzat, ada juga yang mungkin kita akan lihat nanti yang mana melibatkan ada kes pembuangan bayi dan sebagainya. Kenapa? Mungkin atas asbab juga tekanan ekonomi keluarga dan juga tekanan perasaan dengan kerja yang tiada, bagaimana untuk meneruskan kehidupan. Ustaz, Jadi, hidup insyaAllah, ni sebenarnya setiap hari tu adalah ujian. Kak Izzat pernah ada kawan bukan pada Kak Izzat kan, helaan nafas kita setiap pagi tu pun sebenarnya adalah ujian. Kita nak pilih nak pakai baju apa hari tu pun sebenarnya adalah ujian. Kalau kita bangun pagi kan, mandi ke nak sambung tidur ke, itu pun ujian juga kan Ustaz? Allah, betul-betul Kak Izzat. Hidup ini penuh dengan ujian. Tidak ada seorang pun yang di muka bumi ini tidak diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan mungkin nikmat juga adalah ujian untuk kita. Sama ada kita bersyukur atau kita kufur. Begitu juga dengan ujian. Bahkan kadang-kadang Kak Izzat, ujian ini menyebabkan kita makin hampir dengan Allah. Bila kita kena sesuatu, maka kita akan rasa, kita teringat Allah. Allah, kita mudah dengan kesakitan. Tetapi kadang ramai orang di luar sana mungkin, termasuk yang bercakap juga, mungkin kita akan terlupa dan alpa saat kita menerima nikmat yang banyak daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada tayangan kita yang berkaitan hari ini? Tayangan. Ya tuan-tuan dan puan-puan, itulah antara peristiwa-peristiwa yang berlaku di negara kita yang mana semuanya yang kita boleh simpulkan disebabkan tekanan demi tekanan sehinggakan mereka mungkin sudah tenggelam punca, tidak tahu apa yang perlu dibuat dan mungkin juga tidak ada tempat untuk mereka bergantung dan berharap, maka menyebabkan mereka mengambil jalan mudah disebabkan tekanan-tekanan tersebut, maka mereka mengambil usaha ataupun ikhtiar sendiri untuk menyelesaikannya. Walaupun sebenarnya kita tahu dan kita yakin semuanya tidak akan memberi satu jalan yang mudah. Walaupun kita tamat tetapi kita lupa di sana nanti mungkin lebih banyak lagi cabaran kita jika kita tamatkan dengan cara yang tidak betul kehidupan kita di muka bumi ini. Jadi sahabat-sahabat yang di luar sana yang diuji dengan ujian, yang diuji dengan musibah, yang diberikan ujian tekanan ekonomi, tekanan emosi, stres dan sebagainya, maka ingatlah sesungguhnya ujian ini adalah untuk melihat sejauh mana kita menyerap ujian itu, bukan ujian yang perlu kita fikir sebenarnya, tetapi menyelesaikan masalah, solusi-solusi itu yang penting untuk kita teruskan kehidupan, bukan kita tamatkan kehidupan kita. Jadi sahabat-sahabat, berita-berita ini sangat menyentuh jiwa kita. Bila kita baca pun kadang-kadang mampu menitiskan air mata dan menyebabkan kita rasa, ya Allah, sebabnya dada. Sedangkan yang cuba untuk membunuh diri adalah orang yang melafazkan kalimah la ilaha illallah. Dan juga yang membuang anak, kebanyakannya di kalangan Muslim kita. Ini yang menyedihkan kita bersama saya kira, dan ini suatu berita yang sangat sedih lah untuk kita. Mudah-mudahan kita dapat hindari bersama insya-Allah dengan kita usahakan, kita kempen dan kita ambil peduli. Cakna ini supaya kita ambil peduli dengan orang sekitar kita, sahabat kita, jiran kita, kawan-kawan kita yang mana kalau tak mampu kita beri berbentuk bantuan kewangan, mungkin kita boleh memberikan mereka semangat, ya, sebagaimana semangat buku Mendana dan juga padu yang selalu Muiz canang-canangkan supaya kita sentiasa bangkit dan cool dengan ujian-ujian yang kita lalui. Okey Kak Izzat? Sebenarnya pada masa-masa macam inilah Ustaz, sebenarnya kita kena kembali kepada Allah sebenarnya.
jadikan Al-Quran Betul itu Kak Izzat. peneman kita, banyakkan Ya, bersangka baik dengan benar. Allah, banyakkan bersabar, banyak doa, ikhtiar dan tawakal. Betul tak Ustaz kan? Betul Kak Izzat, Baik, betul lepas sangat. ni kita nak bergerak ke segmen kalam Allah. So sebelum itu Kalam kita nak Allah. ingatkan kepada rakan-rakan penonton lah, kita ada link untuk isi jail. Jadi nanti kita akan kongsikan linknya untuk kawan-kawan isi, dan peringatan link itu hanya akan dibuka selama 30 minit sahaja selepas siaran inilah. Jadi kena cepat-cepat isi, nanti boleh claim Ya. isi je lah di situ. Okay, alright. Ya, So benar. Kak Izzat tak nak buang masa lagi. Kak Izzat nak serahkan slot seterusnya, iaitu Kalamullah, kepada Ustaz Ismail untuk kita dengar apa agaknya perkongsian Ustaz pagi ini. So Kak Izzat, persilakan ya Ustaz untuk teruskan dengan Baik. segmen Kalamullah kita. Terima kasih Kak Izzat. Baik, sebelum kita mulakan kalamullah, sahabat-sahabat, sebenarnya hari ini adalah hari lahir Kak Izzat. Jadi, saya nak sama-sama kita nyanyikan lagu Allah Selamatkan Kamu untuk Kak Izzat sama-sama. Boleh ikut saya? Jom kita sama-sama. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan Kak Izzat. Allah selamatkan kamu. Ya Allah. Terima kasih dan tahniah Kak Izzat. Selamat hari lahir, dipanjangkan umur, murah rezeki, ceria, bahagia dan diberkati Allah dunia akhirat insya-Allah. Baik sahabat-sahabat, tuan dan puan-puan, bila kita juga tadi mengucapkan kalamullah dengan mengucapkan Allah selamatkan sahabat kita, maka insya-Allah kita teruskan topik hari ini dengan topik kalamullah yang berkaitan dengan tajuk yang kita nak bincangkan hari ini, tuan-tuan, muslimin muslimat, sahabat-sahabat para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, saya nak bawa tuan-tuan kita menelusuri surah An-Najmi ayat 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu huwa adhaka wa abka. Sadaqallahul azim. Maksudnya, dan bahawa sesungguhnya dialah yang menyebabkan seseorang itu bergembira, yakni tertawa, dan menyebabkan seseorang itu berduka cita, iaitu menangis. Surah An-Najmi ayat 43. Maksudnya, Allah telah menciptakan tawa dan tangis serta sebab-sebab pada diri para hamba yang keduanya mempunyai hal yang berbeza. Tawa ketika mana kita mendapat kegembiraan, dan sedih dan tangis saat kita mendapat musibah. Tetapi ada ketika juga waktu kita dapat kebahagiaan juga kita mampu mengalirkan air mata menangis, tetapi menangis dengan penuh kebahagiaan. Ya, sebab itu kata kawan saya, dia kata apa? Bila menangis tanda bahagia, air mata dia sejuk. Kalau menangis tanda kita sedih, air mata dia panas. Saya mula-mula percaya, tetapi suatu hari berlaku kepada saya bila mana saya berada di Cameron Highland, dapat berita gembira, maka saya menangis. Rupanya betul air mata tu sejuk sebab kat sana sejuk. Tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat, para pendengar. Jadi insya-Allah ayat tadi memberikan kepada kita bahawa dalam kehidupan kita ini ada gembira, ada tangis, ada bahagia, ada sedih. Maka itu adalah biasa, tuan-tuan. Biasa. Sebab apa? Sebab sedih dan juga gembira itu satu pasangan yang telah diciptakan Allah sejak azali. Dia merupakan sunnatullah. Ya, sunnatullah. Jangan kita pelik kalau ada yang menangis, mestilah ada menangis, pasti ada gembira. Tak ada manusia yang gembira sepanjang hidupnya. Saat dia diuji, pasti dia akan merasai, akan sedih dan menangis, insya-Allah. Jadi itu antara sunnatullah yang berlaku. Maka saya nak bawakan tuan-tuan kepada satu cerita yang berlaku kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan sedih, dalam keadaan menangis begini, maka suatu ketika sahabat sedang bersedih, lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dan bertanya kepadanya, "Wahai sahabat, mengapa kamu bersedih?" Lantas sahabat tadi menjawab, "Ya Rasulullah, aku bersedih kerana beban kehidupan yang terlalu berat di atas pundakku." Apa dia kata Rasulullah?
hutang yang membelenggu diriku, dan kesedihan yang mengikat sanubariku. Tuan-tuan, hutang yang membelenggu diriku dan kesedihan yang mengikat sanubariku. Lantas baginda sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah kau ingin aku ajarkan satu doa, satu amalan yang jika kau amalkan, nescaya segala kesedihan, segala kedukaan akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dipulihkan, akan diganti dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Allahu akbar. Pertanyaan Rasulullah kepada sahabat. Bala ya Rasulullah. Bala ni bukan bala macam kita tuan-tuan, ini bala ni bahasa Arab. Bala itu maksudnya bahkan ya Rasulullah, maknanya sangat-sangat memerlukan. Sangat-sangat memerlukan. Sebutlah apakah doa, apakah amalan itu ya Rasulullah. Lantas baginda mengajarkan sepotong doa. Wahai sahabatku, jika kamu amalkan doa ini setiap pagi dan setiap petang. Jadi saya nak menjuru juga para pendengar sekalian, sahabat-sahabat yang mengikuti secara live kita hari ini, jom sama-sama kita ulang nanti. Kita amalkan doa ini pagi dan petang. Ini adalah sabdaan Nabi SAW. Bukan cakap Ustaz Ismail. Cakap Ustaz Ismail ni kan botol lah. Tetapi kalaulah yang disebutkan oleh baginda Nabi, yakinlah ia adalah benar. InsyaAllah sebanyak mana pun hutangmu akan dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak mana pun kesedihanmu akan diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak mana pun masalah kamu yang mencengkam jiwa, insya-Allah Allah akan berikan ketenangan dan kesejahteraan. Setebal mana pun kedukaanmu akan dilenyapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Maknanya Nabi dah ajar kita saat mana kita ada kesedihan, berada pada tahap kesedihan, maka ada caranya. Apakah caranya? Apakah doa itu? Saudara sekalian, marilah kita. Baginda mendengar apa yang disebutkan oleh baginda, mengajarkan doa tersebut kepada sahabatnya. Jadi sama-sama kita baca. Sebenarnya ini sebagai ulang kaji tuan-tuan. Saya yakin dan percaya para pendengar semua memang dah selalu mengamalkan apa doa-doa ini. InsyaAllah ini sekadar kita nak mengulangi dan mengingati balik. Ya Allah. InsyaAllah. Baik, doanya ialah Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Minal hammi wal hazan. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzu bika min ghanabatid daini wa qahrir rijal. Ini selalu kita doa. Kalau orang yang biasa membaca maksurat pagi dan petang, doa ini tak pernah tinggal. Insya-Allah pasti melazimi di lidah-lidahnya mengucapkan dan berzikir akan doa ini. Maka masukkan juga dalam doa kita, dalam doa-doa selepas solat. Insya-Allah solat maghrib, solat subuh, solat maghrib ataupun solat asar, insya-Allah boleh kita amalkan ini, mudah-mudahan. Dan maksurat juga biasanya kalau di peringkat kita berada di sekolah dulu, sekolah asrama, pastilah pada waktu subuh dan waktu asar kita amalkan maksurat, insya-Allah. Jadi teruskan amalan baik ini. Yang maksud doa ini tuan-tuan, ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada sifat sedih dan duka cita. Sedih tuan-tuan, sedih, duka cita, ya Allah. Kita akan diuji dengan ujian sedih. Kita akan diuji dengan ujian duka cita tuan-tuan. Aku berlindung kepadamu ya Allah daripada sifat lemah dan malas. Hati-hati dengan mengaku kita lemah dan sebagainya. Tetapi insya-Allah kita cuba tingkatkan yang kita bukan lemah. Kita adalah insan yang diciptakan Allah sebaik-baik kejadian. Dan malas, ni hati-hati malas. Sampaikan kalau ahli-ahli Darusshifa ni tuan-tuan, ada suatu ketika merawat orang yang kena gangguan jin ni tuan-tuan. Yang disebutkan dia apa? Jin apa? Jin malas tuan-tuan. Masya Allah, pemalasnya. Nak bergerak malas, angkat tangan malas. Nak makan malas tuan-tuan. Biasa orang malas ni makan laju dia. Kerja je malas. Tapi sampai satu ketika nak makan pun malas. Nak kena orang suap, malas nak kunyah. Masya Allah, tabarakallah. Rupanya dahsyat tuan-tuan, ujian malas ni. Kalau kita tak biasa memanglah. Tapi bila kita temui dalam kehidupan kita, maka ada rupanya yang macam ni.
Jadi begitulah yang disebutkan Nabi minta berlindung daripada lemah dan juga malas. Dan aku berlindung padamu ya Allah daripada sifat penakut dan bakhil. Penakut, takut, nampak tu takut, ini takut, nak masuk bilik gelap sikit takut, nak pergi rumah ada hantu konon-konon dikhabarkan pun takut. Kita takut hantu ke takut Tuhan? Kan? Jadi itu hantu-hantu-hantuhan jadi Tuhan. Kalau hantu-hantu-hantu jadi hantu pula kan. Tuhan-Tuhan jadi hantu. Jadi itulah antaranya yang didoakan oleh Nabi supaya jangan jadi penakut dan bakhil. Haji Bakhil bin Haji Kedekut, tak hidung masin, kedekut, ya Allah, bakhil, nak bagi apa pun takut miskin, takut apa nak bersedekah. Sebab apa? Bakhil. Masya-Allah, ini yang Nabi minta supaya dilindungkan. Ajar kepada sahabat. Dan aku berlindung padamu ya Allah daripada beban hutang dan tekanan perasaan oleh orang lain. Beban hutang, tuan-tuan. Ada hutang, yalah macam tadi lah, pekerjaan dah kena buang. Maka apa yang berlaku? Sedih, tekanan ya. Sebab apa? Sebab ada hutang yang perlu dibayar. Rumah nak kena bayar sewa, kereta nak kena bayar, beli motor nak kena bayar. Ada pula nak beli makanan harian dan juga mingguan untuk sara keluarga dan sebagainya. Maka itu menyebabkan apa, tuan-tuan? Masya-Allah, kita akan merasa beban hutang dan tekanan perasaan, stres dan sebagainya oleh orang lain. Bukan kita tapi orang lain. Orang kata, kamu ni hutang tak bayar, dah berapa lama ni nak kena ni, saya bagi tempoh besok. Besok parah, kita dah mula penuh dengan tekanan oleh orang lain. Jadi begitulah 8 penyakit jiwa yang disebutkan oleh baginda Nabi dalam mengajar kepada sahabat tentang bagaimana nak bangkit daripada suasana sedih, menangis, rasa beban dan sebagainya yang mencengkam jiwa. Maka Nabi pesankan, Nabi ajarkan 8 doa ini. Jadi sahabat-sahabat, sebenarnya kita ada rahsia yang luar biasa hebat rupanya kan. Maka sudah pastilah jika kita amalkan apa yang disebut oleh Nabi ini, ia akan memberi satu kekuatan kepada kita. Yakinlah apa yang disebut oleh Nabi. Yakinlah apa yang diberitakan oleh Nabi. Kerana kata-kata Nabi itu, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dia bukannya cakap Ustaz Ismail, bukan cakap siapa-siapa, tetapi cakap yang dilandaskan kepada wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita beramal dengan penuh yakin dengan ilmu kita, maka dengan hadis yang saya kongsikan tadi, maka insya-Allah mudah-mudahan sahabat-sahabat semua kita jadi orang yang keluar daripada kesusahan dengan kita bersabar. Wasta'inu bisabri wassalah. Kamu cepatkanlah, buatlah sesuatu kebaikan dengan bersabar dan juga solat. Jangan pernah tinggalkan solat. Kuatkan solat kita. Mungkin kita diuji, maka banyakkan solat taubat. Kenapa? Kerana dengan solat taubat mungkin Allah akan memberikan rezeki. Tidak ada perisai rezeki kepada kita kerana diampunkan dosa-dosa kita. Dosa adalah suatu perisai bagi kita. Jadi sahabat-sahabat, insya-Allah bersedialah kita dengan ujian. Maka insya-Allah ujian akan menambahkan ketakwaan kita kepada Allah. Jika kita berlandaskan dengan Al-Quran, berlandaskan kepada hadis Nabi, maka itu akan membantu kita. Namun jangan risau tuan-tuan. Nanti kita akan bersama solat yang sangat istimewa yang mengajar kita. Nak menangis, silakan menangis. Jangan tahan-tahan tangis kerana itu biasa. Mana boleh kita kawal emosi. Emosi menangis kena luahkan, tetapi kena ada tahapnya, kena ada levelnya, kena ada sampai suatu ketika kita jangan menangis lama-lama sehingga kan jadi macam apa? Piramli cerita Kasim Selamat, menangis sehingga buta. Jangan begitu. Insya-Allah kita menangis tetapi menangis kerana Allah. Sebab itu saya teringat pesan sahabat. Dia kata apa? Kalau kamu menangis kerana manusia, itu tanda kamu lemah. Tetapi kalau kamu menangis kerana Allah, itu pasti akan memberikan kejayaan dan kekuatan dalam hidupmu. Insya-Allah. Sahabat-sahabat, menangislah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ingat, ketakwaan kita terus tambah dan tingkatkan kerana ujian untuk menambahkan darajat kita. Wallahu alam Kak Izzat. Saya rasa itu saja yang pada kebas tentang kalamullah pada hari ini. Terima kasih. Kanak-kanak makan kobis, salat kalamullah dah habis. Silakan Kak Izzat teruskan. Ya Allah, subhanallah, Masya Allah. Tak puas rasa nak dengar perkongsian Ustaz Ismail. Yang betul kan Ustaz, semuanya sebenarnya kita kena balik kepada Allah lah sebenarnya. Balik kepada Allah. Apa-apa pun mengadu bercerita tu kepada Allah. Contohlah macam Kak Izzat sendirilah.
anak Ya. Kak Izzat sekarang ni sedang diuji lah sebab perniagaan dia terpaksa tutup sementara sebab PKP apa semua Ya. kan. Itu jugalah yang Kak Izzat ulang-ulang pada dia, maknanya minta pada Allah sebab Allah tu pemutus kata dia. Apa-apa pun kekuatan kita sandarkan pada Allah. Maknanya kita gantungkan harapan kita sepenuhnya pada Allah. Di sebalik di hujung kesukaran tu mesti ada kemudahan kan. Surah Al-Insyirah. Kalau kita berpegang kepada surah Al-Insyirah ayat 5-6 tu, insya-Allah kita akan selalu sangka baik kan dengan Allah. Okey Ustaz, kita nak share buku pilihan. Silakan buku pilihan kita untuk kali ni. Jom sahabat-sahabat para penonton kita melihat sama-sama apakah buku kita pilihan kita. Buku pilihan hari ini. Okey, Cayok adalah satu antologi buku yang menghimpunkan banyak kisah-kisah yang dituliskan daripada satu seminar yang kita panggil sebagai seminar Rahsia Tulis Buku 7 Hari. Baik, program kita buat di Johor Bahru. Okey, program ni kita buat di Johor Bahru, di mana kebanyakan para pesertanya merupakan para penceramah, motivator, pensyarah dan juga guru-guru. Jadi di situ apabila kita berkumpul dengan sahabat-sahabat sebegini, ada satu tugasan yang saya beri kepada mereka, iaitu mereka perlu menukilkan satu kisah paling mahal yang mereka hadapi sepanjang perjalanan hidup mereka tu, untuk bagaimana cara mereka nak menyampaikan sesuatu. Jadi tuan-tuan dan perempuan, kita nak cerita tentang menyampaikan ni, kita faham bahawa ianya adalah salah satu daripada sifat-sifat Nabi. Iaitu sifat Nabi kita tahulah ada 4 sifat wajib ni, ya kan? Iaitu tabligh, patanah, amanah, dan menyampaikan adalah salah satu daripada sifat tersebut yang perlu ada dalam jiwa setiap pendakwah. Jadi nak cerita tentang buku ini, kalau biasanya para penceramah ini beraksi di pentas, kali ini mereka beraksi dengan pena, dengan pena menuliskan buku-buku, berkongsi dengan pembaca tentang satu kisah, iaitu bagaimana cabaran mereka dalam menyampaikan sesuatu dan apa yang berlaku. Jadi inilah asal-usul lah bagaimana tercetusnya idea untuk menghasilkan antologi Cayok. Tapi apa yang saya boleh cakap, kisah-kisah yang ada dalam Cayok ni memang sangat-sangat bagus. Yang saya baca pun saya rasa macam macam terkejut lah kan. Kalau saya membayangkan kalau saya berada dalam situasi itu, saya rasa belum tentulah saya mampu membuat sesuatu seperti yang mereka lakukan. Okey. Subhanallah. So apa agaknya Ustaz dah baca dah buku Cayok ni? Ya Kak Izzat, saya adalah salah seorang penulisnya Kak Izzat. Subhanallah. Barakallah. Okey. InsyaAllah kita harapkan buku-buku seperti Cayok ini dapat membina jiwa, mengukuhkan kekuatan kawan-kawan pembaca. Kadang-kadang ada orang ni kalau kita nasihat pun dia tak berapa nak jalan kan Ustaz kan. Kadang-kadang kita kena bagi dia buku. Kita kena bagi dia kaedah lain. Baca buku daripada situ. Bukan aku kata, tapi ini adalah pengalaman orang lain. Kau bacalah dan kau ambil lah surah dia. Betul tak Ustaz? Betul Kak Izzat. Sebab apa Kak Izzat? Dalam buku Cayok ni, kalau kita tengok apa yang diulaskan oleh sifu kami lah, Tuan Haji Faizul Ikhwan, Masya Allah, apa yang dia sebut, dia kata kalau beli buku Cayok ni macam membeli segunung pengalaman. Yakni banyak peristiwa yang diceritakan dalam tu pasti akan membangkit rasa dan memberikan kita kekuatan untuk terus semangat untuk berjuang tentang kehidupan kita yang mana akhirat yang abadi, insya-Allah. Maka tak rugi siapa yang betul-betul dapat belajar dan baca buku Cayok ini. Terutama Kak Izzat, yang saya tertarik apa yang Kak Izzat sebut tadi. Kalau kita cakap macam saya cakap Kak Izzat, kadang-kadang orang terima telinga kanan, keluar telinga kiri. Dia tidak akan berangkat. Tapi dengan miliki buku ini, maka sudah pastilah apa yang berlaku. Dia boleh ulang-ulang baca. Teringat kembali, dia boleh ulang semula baca. Maka ia akan memasakkan dalam hati kita dan fikiran kita bahawa setiap apa yang berlaku dalam buku Cayok ini yang diceritakan secara real oleh para sahabat penceramah-penceramah. Saya sendiri pun Kak Izzat, biasa kita ceramah, bila suruh tulis buku dalam masa 7 hari Kak Izzat, mari rasa pening kepala, memang mencengkam jiwa sebab pandai cakap
payah. Kadang-kadang orang hebat bercakap tetapi nak bertindak, nak menulis bukan suatu perkara yang senang. Walau bagaimanapun Kak Izzat, bila kita letakkan lillahi ta'ala, subhanallah, dalam masa 2 jam Kak Izzat dapat saya selesaikan antologi ini. Dan yang paling bestnya, saya dapat bimbingan daripada Adinda Kushairi Ismail. Wow, itulah guru saya yang mendidik saya tentang penulisan ini. Seterusnya Bonda Noor, insyaAllah. Jadi itulah sahabat-sahabat, jangan lupa dapatkan buku Cayuk ini. Kalau tengok dalam ruang komen, kawan-kawan kita dah share link kan Kak Izzat kan? Betul. Dropshipper Bonda Noor, kumpulan pasukan dropshipper Bonda Noor dah sharekan tu nombor telefon untuk dihubungi. Bolehlah ramai-ramai kita dapatkan buku Cayuk, dan kalaupun bukan untuk kita hadiahkan kepada kawan-kawan kita yang mungkin sedang teruji kan. Betul. Baik, kita nak ingatkan sekali lagi tentang e-link sijil. Jangan lupa habis selesai saja program ini, bolehlah kawan-kawan isikan e-sijil. Link tu akan dibuka hanya selama 30 minit saja. Jadi kena cepatlah bertindak. Ya. Right. Ustaz, kita nak bergerak kepada, kita nak jemputlah tetamu kita ya Ustaz, boleh? Agaknya. Ya, silakan Kak Izzat. Tak sabar-sabar sebenarnya Kak Izzat. Betul, sebenarnya tak sabar-sabar. Samalah macam Kak Izzat tak sabar nak dengar Ustaz Ismail share kalamullah tadi. Yang tetamu kita ni dia level lain sikit. Dia level Ustaz cakap tadi? Level Mingguan Wanita Ustaz ya? TV Mingguan Wanita. Mingguan Wanita, TV kan, selebriti Kak Izzat. Dia level TV, dia lain sikit, dia level Majalah. CEO, Mega Holding. Ya, Okey, Mega Holding jadi CEO. tanpa membuang masa, kita persilakanlah Abang Long Syariman kita untuk berkongsi tajuk kita hari ini, iaitu menangis tanpa tewas. So kita persilakanlah Abang Long, kita terus serahkan segmen seterusnya ini kepada Abang Long Syariman. Silakan Abang Long. Okey, terima kasih Ustaz Ismail, terima kasih Izzat. Alhamdulillah, syukur sangat-sangat dijemput oleh 2 orang hebat ke pentas sembang pagi pada hari ini, dan syukur sangat sebab sepanjang pada pukul 9 tadi sampai sekarang ni terpesona kita dengan penceritaan kedua-dua host kita hari ini. Alhamdulillah, syukur sangat-sangat. Izzat nak nyanyi satu lagu. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to Izzatul, happy birthday to you. Okay. Terima kasih Abang Long. Okay. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa akhlul kata min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Tuan-tuan, puan-puan, rakan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khusus yang belum raikan, serta admin kita Ustaz Syarul di belakang tabir, namun cukup hebat dalam memainkan peranan beliau pada hari ini. Syukur sangat-sangat. Dan hari ini kita cakap tentang menangislah tanpa tewas. Menangislah tanpa tewas. Sebab kalau kita lihat tadi keratan akhbar tentang bunuh diri, keratan akhbar tentang buang anak. Ya Allah, na'udzubillah min zalik, ini menangislah tetapi tewas. Kita tak mahu menangislah dan kita tewas. Sebab apa? Sebab jasad ini bukan milik kita, emosi ini juga bukan milik kita. Bagaimana kita mentadbir emosi, mentadbir jasad, semuanya milik Allah dan pinjaman kepada kita, dan kita perlu tabir dengan sebaik-baik mungkin. Sebab itu belum nak share Ustaz Ismail dan juga Izzat tentang baru ni bersama-sama dengan Kak Pah tentang data daripada KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia, pada 25 Jun. Data daripada talian bantuan sokongan psikososial yang menunjukkan pada 25 Jun tu sehingga 18 Jun ada sebanyak 122,328 call yang masuk kepada talian bantuan ini, dan daripada sejumlah itu 89.4% ataupun 109,806 panggilan adalah berkaitan tentang emosi, berkaitan tentang tekanan perasaan, berkaitan tentang luluhnya hati, gusarnya perasaan dan kecewanya diri masing-masing yang mengadu kepada talian bantuan sokongan psikososial KKMM.
So nak bagi tahunya tuan-tuan dan puan, rakan-rakan abang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa besarnya 89.4% sedang berhadapan dengan tekanan emosi yang teramat sangat. Akibat daripada apa? Akibat yang kalau kita lihat sekarang ni, bau-bau ni belum terpanggil dengan tajuk yang ni, sebab kalau kita lihat dalam 2 minggu ataupun dalam akhir-akhir ini ada banyak insiden-insiden yang kita lihat akibat kegagalan kawalan perasaan atau akibat emosi yang tidak terkawal. Kita melihat ada orang mengamuk pukul bomba ada, mengamuk terbalikkan meja laksa ada, mengamuk dengan dekat jalan raya ada, sepak orang, terajang orang pun ada. Kita melihat tentang orang yang kemurungan, tuan-tuan dan puan. Orang yang kemurungan, yang tak dapat, yang butuh fikirannya, yang tak tahu nak ke mana, yang hilang punca, tak tahu, seolah macam hidup ini sudah tidak ada mana untuk dia. Kita juga melihat ada orang yang anxiety, serangan anxiety sehingga terpaksa merujuk dengan psikiatrik, dapatkan ubat untuk meredakan perasaan anxiety dia tu yang berulang-ulang datang. Kita juga ada lihat satu tahap yang ada orang mungkin akan gila kerana gagalnya mengawal perasaan. Ini tuan-tuan dan puan, soal menangis tetapi tewas. Pada hari ini kita nak cakap tentang menangis. Macam Ustaz Ismail kata, menangis. Jangan ditahan menangis ini. Sebab menangis ini emosi. Allah yang beri emosi ini. Maka menangislah. Tetapi menangis kita, menangis yang terkawal, menangis kita, menangis yang dengan haluan, menangis kita, menangis yang ada batasan. Sebab Allah sedang menguji kita, Allah sedang nak melihat, Syariman, kau nak buat macam mana? Kau nak tersungkur ke dengan ujian aku ini? Kau redha tak dengan ujian aku ini? Ataupun adakah kau akan terima ujian aku ini? Kau akan menangis, kau akan bersedih, namun kau akan bangkit kemudiannya, menerima takdir Allah dan kemudian teruskan kehidupan dengan sebaik-baik mungkin, sebab kehidupan ini milik kamu sementara saja di dunia ini, sementara Allah bagi pada kita. Tuan-tuan, puan-puan, rakan-rakan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang berlaku sebenarnya? Apa yang berlaku bila kita tengok sekarang ni? Kenapa sampai manusia ini begini sekali? Ada banyak peristiwa yang kita tengok kan? Ada peristiwa yang paling banyak sekarang ni, orang hilang kerja, hilang pendapatan. Ada seorang sahabat 2 hari lepas dia hantar mesej. Dia kata datanglah ke kedai dia, ada jualan nasi dagang, ada jualan nasi lemak, ada jualan. Dia buka gerai. So belum tengok, wah, ini orang ni dulu ni bisnes yang hebat. Tapi mungkin kerana terganggu bisnesnya kerana pandemik, ujian Allah Subhanahu wa taala ini, maka dia beralih. Dia beralih kepada meniaga nasi lemak, meniaga nasi dagang, dia beralih. Tuan-tuan puan, ini menangis. Dia menangis bila hilang pendapatan, dia menangis bila perniagaannya terganggu, tapi dia tidak tewas. Dia beralih kepada perniagaan yang lain. Ada orang tuan-tuan puan yang hilang tempat bergantung, yang bercerai-berai, bergaduh, bertengkar dalam rumah tangga, ada isteri yang kena pukul, ada anak yang kena pukul. Kenapa? Sebab perasaan ayah itu, perasaan suami itu yang tidak dapat dibendung, yang tidak dapat dikawal dengan sebaik-baik mungkin, maka dia pukul isteri dia pukul anak dia, semata-mata kerana dia hilang pendapatan, dia tak tahu apa yang dia nak buat, maka diluahkan rasa marah itu kepada keluarganya. Dan ini berlaku tuan-tuan dan puan-puan, emosi yang tidak terkawal. Dan kalau kita lihat sekarang ni, bagaimana sebenarnya, sejauh mana perasaan ini akan kita bawa? Sejauh mana kita nak sabotaj diri kita? Sejauh mana kita nak salahkan orang lain, salahkan diri kita? Sejauh mana kita nak finger pointing, tunjuk kau salah, kau sebab kau ini punca kau, ini kerana kau, ini kau. Tapi kita lupa tuan-tuan, puan-puan, kita lupa untuk tengok pada diri kita sendiri, apa yang patut aku buat agar aku boleh bangkit. Apa yang patut aku buat agar perasaan ini tenang dan tenteram. Apa yang patut aku buat agar aku tidak membahayakan orang lain, apatah lagi membahayakan diri sendiri. Tuan-tuan, puan-puan, rakan-rakan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Izzat dan juga Ustaz Ismail yang sentiasa kacak, senyum menawan orangnya. Kalau kita lihat sekarang ni, senario-senario yang berlaku ini, kerana kita memendam yang teramat sangat, betul? Kita memendam yang teramat sangat sampai kita tak tahu macam mana kita nak keluarkan. Hari ini kita nak bercerita, belum nak sharekan sikit kan tuan-tuan puan-puan, rakan-rakan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana untuk kita luahkan, bagaimana untuk kita salurkan agar perasaan yang mencengkam ini, emosi yang dibendung, dikongkong ini tidak
terus memakan diri sendiri. Tuan-tuan puan-puan rakan-rakan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Antara perkara yang boleh kita buat ya. Okey, ambil satu contoh begini ya. Belum ada belon, Ustaz Ismail, jangan jealous, belum ada belon. Ezad, ini belon hari jadi. Wow, terbaik belum. Tapi belon tu warna hijau belum. Yes, sama macam background Ustaz Ismail. Okey, ini ya. Tengok belon ya. Sekarang ni kita ada perasaan, emosi kita masuk. Abdul akan masukkan emosi yang negatif, Abdul akan masukkan emosi yang tidak terkawal dalam belon ini sekarang ya. Emosi kita. Emosi kita. Emosi kita. Tuan-tuan puan-puan, kalau belum terus tiup emosi yang tidak terkawal, tekanan perasaan yang tidak dibendung, yang tidak diluahkan, apa yang akan jadi? Sekarang ni Abdul keluarkan emosi ni, Abdul luahkan dengan sebaik-baik mungkin, Abdul lepaskan emosi ni sedikit, Abdul lepaskan. Redakan perasaan, redakan hati, redakan jiwa, redakan emosi yang mengganggu kita sekarang ni. Redakan. Yang tinggal lagi sedikit saja. Ini mungkin yang belum dapat kita lepaskan lagi. Masa akan mengambil alih tugas itu. Yang ni mungkin masih lagi simpan. Tapi tuan-tuan perempuan, yang ni mudah pecah tak? Tak mudah pecah. Berbanding kalau misalan emosi itu tidak kita lepaskan. Emosi itu tidak kita luahkan. Apa akan jadi tuan-tuan perempuan? Masa terus membunuh kita. Masa akan membunuh kita, kita akan tewas, kita akan gagal, kita akan terus diserang dengan dalam perasaan, tekanan yang akhirnya tuan-tuan perempuan bunuh diri berlaku, campak anak berlaku, pukul isteri berlaku, pukul anak berlaku. Tuan-tuan perempuan, rakan-rakan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini yang nak kita kongsikan pada hari ini. Soalannya sekarang ni adalah bagaimana cara kita nak meluahkan? Bagaimana cara kita nak lepaskan? Abdul nak kongsikan satu cerita. Boleh Ustaz Ismail Izzat Silakan belum. Menunggu ceritanya. Senyum je birthday woman hari ni kan. Entah dah makan kek belum kan. Okay. Alright. Nak kongsikan satu cerita. Satu ketika dahulu. Ini rumah sekarang ni. Sebelum ada rumah sekarang ni dibina, Abdul assign satu kontraktor. Bercakap, tengok sebut harga, berbincang dan sebagainya. So kita setuju dengan satu harga. Bila dah setuju dengan satu harga, kontraktor datang, Abdul datang dengan Kak Pah, datang setiap masa, setiap hari datang jenguk tengok progres. Dan satu perkara yang berlaku adalah kontraktor A ni bila dia setiap pasang tiles sikit, pasang sikit, dia dah minta full payment untuk tiles. Bila dia cat rumah sikit, dia minta full payment untuk cat rumah. Bila dah pasang bin dinding sikit, dia dah mula minta full payment untuk ni. Abdul dengan Kak Pah ni kita husnuzon sepenuhnya pada waktu itu. Bila minta full payment kita bagi. Tuan-tuan puan-puan, rakan-rakan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, belum bayar 95%. Payment untuk rumah sekarang ni 95%, dan pada waktu yang rumah ini baru siap 40%. Tuan-tuan puan-puan, ujian Allah Subhanahu Wa Taala kan, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Kita merancang, Allah merancang, Allah juga perancangan Allah yang sebaik-baik perancangan. Apa jadi tuan-tuan puan? Si kontraktor ini kabur tuan-tuan puan-puan, hilang entah ke mana. Telefon tak dapat, WhatsApp tak dapat, cari syarikat rupanya dah tak ada syarikat itu di lokasi yang dikatakan. Tanya pula dengan pekerjanya pun tak tahu. Belum cari pekerja dia. Dan jumpa pekerja, dan pekerja pun angkat tangan sebab dia kata payment mereka pun tidak dibayar lagi. Tuan-tuan puan-puan, belum dah kena pada waktu pembinaan rumah ini. Belum dah kena, dan nyatanya tuan-tuan puan-puan, nak menyiapkan rumah ini, Kak Pah menangis, belum menangis, kami menangis semau-maunya. Sebab nak mengejar untuk Hari Raya Aidilfitri. Targetnya kami nak masuk rumah Aidilfitri. Tapi nak mengejar yang tu tuan-tuan perempuan, kami menangis.
Tak tahu punca nak cari dekat mana, dah terbayang rumah ni takkan siap, entah mana nak dicekau sebab waktu tu Abang dah buat loan, nak kena bayar setiap bulan 2,600, bukan satu benda yang kecil-kecil. Dan pada waktu itu tuan-tuan dan puan, memang kami down sangat-sangat. Kami down sangat-sangat. Tuan-tuan dan puan, Allah ini maha kaya. Allah kata apa? Allah kata, aku tidak akan uji kamu melebihi daripada kemampuan kamu. Pada waktu itu, perasaan kita rasakan bahawa kita sudah tewas. Kita rasakan, belum rasakan pada waktu itu, belum sudah habis daya, tak tahu macam mana nak buat, belum hanya bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah berikan apa, tuan-tuan dan puan? Allah berikan Kaabah yang ada pada waktu itu. Sebelum tu dah memang ada kan, tapi Kaabah datang dengan katanya, abang, tak apa, kita siapkan sikit-sikit, ibu bantu, abah bantu, so kita bantu sama-sama kita siapkan rumah ini. Tuan-tuan dan puan, alhamdulillah kami dapat masuk dalam rumah ini, belum berpagar pun, okey, belum hanya dapat cuci rumah, tapi alhamdulillah syukur dapat siap sebab waktu dah dapat kata putus dengan Kak Pai tu, kami cari balik dengan pekerja, kami kata tolong siapkan rumah kami bayar. Kami beli barang, kami bayar. Pada waktu tu tuan-tuan dan puan, ya Allah Akbar, belum belajar macam mana nak jadi kontraktor. Dah tahu untuk lebar ni apa bahan nak pakai, dah tahu kedai mana nak pergi. So dia rasa macam dia dah hilang tension itu. Kami dah sibuk dengan usaha untuk menyiapkan rumah kami. Tuan-tuan dan puan, rumah kami siap. Walaupun pagar tu belum letak canvas sahaja. Belum ada pagar sebab bajet tak ada, letak canvas saja jadikan sebagai pagar, tapi kami dah dapat masuk rumah pada waktu sebelum pada hari raya. Tuan-tuan dan puan, menangislah tapi tanpa tewas. Jangan tewas. Bayangkan kalau belum menangis dan belum tewas pada waktu itu. Kaabah menangis dan Kaabah tewas. Apakah jadi? Rumah kami tak siap, jiwa kami kemurungan, dan wallahu alam, belum mungkin tak dapat bercakap dengan teman-teman dekat sini pada waktu sekarang ni, kerana kemurungan, kerana anxiety yang mungkin melanda perasaan. Ini yang kita katakan, tuan-tuan dan puan. Kita nak kena meluahkan perasaan itu. Itu yang belum buat. Apa cara yang belum buat, tuan-tuan dan puan? Yang belum buat sekarang ni adalah belum sharekan 4 perkara. Boleh tulis yang ni 4 kaedah yang belum gunakan untuk meluahkan rasa. Yang pertama sekali dia belum ingat Allah. Belum ingat Allah. Macam Ustaz Ismail kata, mengadu dengan Allah, berdoa, berzikir, kita solat, la tahzan innallaha ma'ana, kan? Kita ingat Allah. Dan bila kita ingat Allah, kita juga tahu bahawa hanya hati yang tenang akan ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan untuk dapatkan hati yang tenang adalah dengan cara kita ingat Allah. Ingat Allah. So sepanjang pada itu kami tawakal lillahi ta'ala kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, ya Tuhanku, bantulah kami, ya Allah, tunjukkanlah jalan, ya Allah, lapangkanlah kami, ya Allah. Maka Allah lapangkan. Allah pemudahkan pekerja nak sanggup sambung kerja dia dengan bayaran yang minimal, dengan peratan yang belum beri. Dia sanggup sebab kasihannya dia. Tapi dia bukan kasihan, tuan-tuan dan puan. Allah yang turunkan ilham kepada hatinya. Allah yang jentik hati pekerja ini untuk panggil balik kawan-kawan dia, bantu belum dah bantu Kaabah. Mereka siapkan. Allah juga turunkan kemampuan kepada kami pada waktu itu. Dalam keadaan kami ikat perut, dalam keadaan kami berjimat sejimat-jimatnya, Allah beri ruang kepada Kaabah untuk membantu. Dan Allah beri kelapangan pada belum dengan job-job yang ada untuk bantu. Kami gunakan modal pada waktu itu semasa untuk siapkan rumah. Allah lapangkan. Sebab ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keduanya, tuan-tuan dan puan, kami bercerita antara kami. Ablong cerita dengan Kaabah bercerita dengan Ablong, kami bercerita dengan kawan-kawan yang kami percaya. Bila bercerita, kita meluahkan rasa. Tidak terus akan memendam, jangan pendam perasaan ini. Luahkan, berceritalah. Berceritalah dengan kawan-kawan kita, berceritalah dengan kaunselor, berceritalah dengan talian bantuan sokongan psikososial, berceritalah. Keluarkan. Itu yang kedua. Yang ketiga, tuan-tuan dan puan, sibukkan diri. Pada waktu itu, kami sibukkan diri dengan datang dan tengok rumah, dengan cuci rumah, dengan bersihkan barang-barang. Kami sibukkan diri. Bila kita sibukkan diri, fikiran kita ni dah mula teralih.
apa kesusahan, kesulitan, kemurungan kita dah mula dialihkan, kita transform kepada kesibukan kita. Sibuk kemas rumah, sibuk sental lantai, sibuk beli barang, kita sibukkan diri kita. 3. Yang keempat dia tuan-tuan, buat perkara yang kita suka. Kalau waktu sekarang ni kita tengah tension, kita tengah tertekan, buat perkara yang kita suka. Apa kita suka? Kita suka main bunga contohnya. So, pergilah dekat taman, tanamlah pokok bunga, bercakap-cakap dengan bunga. Orang kata kita gila bercakap bunga. Apa pedulikan? Yang penting kita lepaskan perasaan kita kan. Orang mana tahu apa yang kita hadapi. Bercakaplah dengan bunga, tengoklah dekat awan, pergilah shopping. Pergi dekat kedai-kedai pasaraya, tengok baju tapi jangan beli, kesian suami. Tengok baju, tengok barang-barang, okey. Tengok sayur tapi beli yang lain. Barang kapal nanti. Okey, tengoklah. Buat perkara yang kita enjoy. Tengok cerita Running Man, buat perkara yang kita enjoy. Bila kita buat perkara ini, 4 perkara ini, kita sedang mengalihkan perasaan kita, mengalihkan rasa kita kepada satu keadaan yang kita lebih ada, diri kita yang lebih stabil, diri kita yang lebih normal. Dalam NLP kita kata state. Kita alihkan state keadaan diri kita daripada state yang bermasalah kepada state yang lebih normal, daripada state yang bersedih kepada state yang lebih ceria, daripada state yang memikirkan isu kepada state yang mencari solusi. Kita mengalihkan state kita. Dan antara perkara yang bila belum buat dalam belum meluahkan rasa ini adalah dengan belum menggunakan seni peluahan. Apa seni peluahan yang belum buat? Belum bercakap-cakap dengan tulisan belum. Belum sambil belum menulis, menulis dan belum cerita dalam tulisan. Itu seni peluahan. Kita juga boleh melukis, sambil kita melukis kita bercerita. Kadang-kadang kita segan nak cerita dengan Ustaz Ismail sebab Ustaz Ismail ni kacak sangat, kita tergoda pula dengan Ustaz Ismail. Kadang-kadang kita nak cerita dengan Izzat, kau Izzat pula menangis sama-sama dengan kita kan. Jadi kita pun berceritalah dengan kanvas, bercerita dengan kertas, sambil kita lukis-lukis, kita bercerita dengan kertas, kita meluahkan rasa. Sambil kita mewarna, kita bercerita dengan kertas kita. Sambil kita menulis, kita bercerita dengan tulisan kita. So ini semua kita keluarkan perasaan kita. Dan ini sebenarnya bila kita keluarkan rasa ini, inilah yang akan membuatkan kita lebih tenang, kita lebih redha, kita lebih menerima takdir Allah dengan sebaik-baik mungkin, insya-Allah. Tuan-tuan puan-puan, menangis tanpa tewas. Okay? Jangan sampai menangis tanpa kawalan sehingga menyebabkan orang lain juga bermasalah. Terus kepada kita sendiri, akhirnya tidak ada siapa yang menang, kita tewas, orang lain juga tewas kerana kita menangis semahu-mahunya. Kata guru Abelong, menangislah Abelong, menangislah. Tetapi bagi masa. Jangan terus menangis Abelong. Abelong katakan pada dia, Abelong, aku nak menangis hanya untuk 2 hari. Maka menangislah Abelong 2 hari tu. Jangan buat apa-apa, menangislah 2 hari tu. Lepas pada 2 hari, datang balik state, baik, aku dah menangis, aku dah sedih untuk 2 hari. Sekarang masa untuk aku bangkit, masa untuk aku bekerja. Boleh? So, tuan-tuan perempuan, rakan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, belum pas kepada host kita, kok ada sebarang perkara. Dan sebagai ceritanya daripada belum adalah kita menghadapi banyak masalah. Serius. Siapa-siapa di kalangan kita juga akan ada masalah. Okay? Daripada masalah yang kecil kepada masalah yang besar. Setiap masalah ini perlu kita kendalikan. Jangan ambil mudah dengan masalah. Jangan ambil mudah dengan isu-isu yang melanda. Tackle sebab kita bimbang. Jika kita tidak tackle ketika dia kecil, dia akan jadi besar, membarah dan akhirnya membunuh kita. Kita bimbang kalau kita tidak luahkan waktu dia kecil, dia akan terus terpendam, terpesat dan terperuk dalam diri kita hingga akhirnya kita kemurungan, kita anxiety dan na'udzubillah min zalik, kita akan buat perkara yang kita sendiri akan sesal di kemudian hari. So, menangislah tanpa tewas. Terima kasih Ustaz Main, terima kasih Izzat. Alhamdulillah. Terima kasih Abalong. Ya Allah, saya yang kena cakap terima kasih kat Abalong ni sebab Abalong dah share terlampau banyak input-input yang sangat berguna. Harap-harapnya kita boleh sharekanlah dengan kawan-kawan kita, orang-orang sekeliling kita kan. Betul kata Abalong tu. Kadang-kadang ada orang dia segan nak, tapi Abalong kan Abalong cakap pasal bercerita ni, ada orang dia segan nak bercerita. Betul kan Abalong? Jadi kita ni kena rajin-rajin jugalah diri kita ni bertanya keadaan kawan-kawan kita kan. How are you hari ni? Are you okay? Saya percaya kalau kita start dengan are you okay, akan adalah lepas tu rentetan dia dan dia akan bercerita akhirnya dengan kita kan. So saya sebenarnya tadi ada soalan Pak Balong.
Tapi saya tarik baliklah soalan saya sebab Abang Long dah jawab dah dalam perkongsian Abang Long. Jadi tak payahlah saya tanya. Itulah betul lah Ustaz Mai kan. Ini level-level lain. Ini level-level lain. Ya, dia CEO Kak Izzat. Dia level CEO kita macam itulah. Kita tak payah tanya apa-apa. Dia akan jawab, dia tahu. Powerful. Betul. Dia punya poin-poin dia memang dah powerful. Dan saya tengok dalam chat-chat daripada rakan-rakan kita, para pendengar penonton pun ada soalan, tetapi soalan tu telah dijawab oleh Abang Long. Tak sempat kita nak tanya dah. Dah pun dijawab. Sebab apa? Ada macam-macam masalah, tapi macam mana nak diluahkan? Abang Long dah jawab. Ya. Sila Abang Long. Ada satu daripada K tadi. K tanya kalau Asyik nak makan utensil macam mana tu? So belum tanya balik pada rakan-rakan kita yang suka nak makan. Asal tak syuk makan kan. So bila dah makan apa jadi? Gemuk, betul. Gemuk kalau macam belum ni boroi. Spare tire. So bila jadi spare tire tu sakit tak badan? Sakit, nak solat susah. Menyusahkan badan tak? Menyusahkan. So jangan susahkan badan, cari cara yang lain. Bukan cara makan, tapi ikut sembang pagi setiap pagi pukul 9 pagi. InsyaAllah benda lah tu. Power. Betul. Okeylah pula. Kalau boleh tak nak habis ni. Nak sambung lagi sampai pukul 12. Rasa tak puas. Share lagi. Tak puas lagi ni. Ya Allah. Saya setuju dengan Abang Long tau. Bila Abang Long kata jangan simpan. Saya setuju bila Abang Long kata jangan simpan masalah nanti dia jadi barah. Sebab itu jugalah yang kalau doktor pakar kan dia akan cakap kat kita benda yang sama tau Abang Long. Macam saya kan, saya cancer. So dia akan cakap, don't think about it, jangan fikir apa-apa, lapangkan fikiran. You tak boleh stres. You mesti akan sihat. Dan bila kita amalkan betul kita let go semua kan kita akan rasa lebih lapang. Betul tak Abang Long, Ustaz Main? So sedar tak sedar kan kita tinggal lagi beberapa minit je sebelum slot pagi ni, sembang pagi ni berakhir. Sebenarnya kalau boleh kita nak sambung ni. Okeylah. Ada tak agaknya kata-kata akhir daripada Abang Long, para penonton, Ustaz Main, kalau ada Ustaz Main, kalau ada apa-apa kata-kata akhir bagi Abang Long belum. Sedikit daripada Abang Long, insya-Allah semoga serahkan kepada host yang bijak ni. Okey, bijak laksana. Bukan bijak laksa di sana. Okey. Tuan-tuan, ingat kita kena jaga kita. #kita jaga kita. Kita jaga apa? Kita jaga mind kita, kita jaga body kita, kita jaga soul kita dan kita jaga spirit kita. 4 perkara. Kita jaga semua perkara tu. So bila kita jaga yang itu dan insya-Allah kita akan dapat menjalani apa juga cabaran yang ada, apa juga ujian yang ada tanpa kita tewas. Kita boleh menangis tanpa tewas. Kita juga boleh ada rasa geram sebab ini semua emosi yang Allah dah bagi. Rasa geram, rasa marah, rasa murung, ini semua emosi yang kita kena raikan. Namun jangan tewas. Sebab kita kena tahu macam mana kita nak salurkan, kita kena tahu macam mana cara kita nak handlekan. Dan yang paling best sekali Ustaz Ismail Izzat, yang paling best sekali adalah bila mana segala emosi negatif ini, tekanan perasaannya dapat kita handle dan sebaik-baik mungkin, kita akan kata yes, saya dah berjaya handle masalah saya dah berjaya handle tekanan perasaan dan apa yang akan jadi adalah bibir kita akan tersenyum, hati kita akan kembang dan kita akan melayan isteri kita, melayan suami kita, melayan anak-anak kita dengan sebaik-baik mungkin. Kenapa? Sebab fikiran ni lapang, yang kita nampak adalah keindahan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak kepada Ustaz Ismail dan juga Izzat untuk sembang pagi hari ini. Terima kasih. Okey, terima kasih Abang Long atas kalam-kalam yang sangat powerful pada pengakhirnya untuk peringatan kita bersama. Terima kasih atas kesudian Abang Long bersama-sama kita pada slot pagi ini yang sangat bermanfaat daripada rakan-rakan penonton yang komen di ruang chat dan juga sangat memberangsangkan kata mereka seolah-olah tak cukup dengan pengisian hari ini. Jadi Kak Izzat, saya ada beberapa kata-kata untuk pengakhir kita insya-Allah. Saya teringat satu ayat Al-Quran surah Al-Hadid ayat yang ke-24, yang ke-23 yang disebutkan ayat 22 Kak Izzat dan 23. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum. Tidak ada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula dirimu sendiri, yakni di ufuk manapun dalam diri kalian. Semuanya adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah sebut illa fi kitabim min qabli an nabra'aha, setelah, maknanya melainkan telah tertulis dalam kitab di Lauh Mahfuz. Ini semua dah tertulis insya-Allah. Cuma bila kita terimakan
cabaran tersebut, maka kita ingatlah pesan Allah yang disebutkan bahawa kita janganlah kita bersedih. Tiada suatu bencana pun yang menimpa kita, melainkan semuanya adalah daripada aturan Allah Subhanahu Wa Taala dan ditulis sejak di Lauh Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya demikian itu adalah mudah bagi Allah. Kami jelaskan demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput darimu. Jangan berduka cita. Kita kadang-kadang berduka cita sebab apa yang hilang daripada kita. Mungkin kereta, mungkin ada sesuatu yang hilang, maka akan menyebabkan kita duka cita. Maka Allah sebut dalam ni, jangan berduka cita. Dan dia kata pula, janganlah kamu terlalu gembira. Luput daripada supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya. Dapat nikmat, jangan gembira sangat. Sebab itu umat Islam ni wasatan, sederhana. Maka cantiklah yang disebut juga dalam hadis Nabi yang kata, وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُصِبْ مِنْهُ. Siapa yang Allah nakkan kebaikan kepada dia, diberikan musibah. Tujuannya apa? Nak Allah sayang kita ni. Nak menceritakan bahawa Allah sangat sayangkan kepada kita. Maka pesan yang terakhir kat Izzat, di saat jiwamu gundah, jatuhkan kepalamu ke sejadah. Serahkan urusanmu kepada Allah. Dia pasti memberi hidayah. Air mata yang gugur kerana manusia, tanda kau lemah. Namun air mata yang gugur kerana Allah, menjadi kau lebih gagah. Itu kalam saya yang terakhir, ya Izzat. Semoga sahabat-sahabat semua dapat jadikan inspirasi untuk kita bersama. Terima kasih Kak Izzat. Baik. Baik, terima kasih Ustaz Ismail, Abalong, Ustaz Syarul. Kak Izzat yakin apa yang kita kongsikan pagi ini sebenarnya diam-diam dalam hati kita mengakui. Betul. Apa yang dikongsikan pagi ini adalah apa yang kita perlukan pada saat ini. Mungkin ramai kawan-kawan kita yang sangat perlukan nasihat-nasihat yang indah ni. Baik, terima kasih kepada semua kerana telah bersama-sama dengan kami sepanjang sejam ini. Jangan lupa isikan link EasyJet itu dan isikan jiwa kita dengan perkara-perkara yang indah, yang menarik. Mudah-mudahan hati kita terjaga, mudah-mudahan perasaan kita terbina. Okey, semangat kita terbina. So Kak Izzat, dengan ini mohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan, kelemahan dalam pengendalian program pada pagi ini. Terima kasih banyak-banyak kerana telah bersama kami. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang lemah dan buruk itu daripada kesilapan dan kekhilafan Kak Izzat sendirilah. So terima kasih sekali lagi Ustaz Ismail, Abalong, Syariman dan Ustaz Syarul yang banyak membantu kita sepanjang slot ini. Dan jangan lupa petang ini bersama-sama dengan penulis buku Setelah Engkau Pergi, Puan Nurmawa, Nurmawa Nafastari dalam slot Sahabat Syurga. Kita dengar pula perkongsian Mawar tentang buku tulisannya Setelah Engkau Pergi dan apa hikmah dan ibrah yang kita boleh dapat daripada buku berkenaan. So jam 5 petang ya 5 petang. So kita tutup majlis ini dengan surah Al-As dan tasbih kifarah. Kita jumpa lagi insya-Allah pada lain kesempatan. Assalamualaikum. Saudara, dikala kamu merasakan